Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk anak-anak yang sedang menonton video cikgu pada hari ini. Okey, hari ini Cikgu Azia akan berkongsi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan laju, hal laju dan juga pecutan. Okey, so kalau dah bersedia, mari kita teruskan. Okey anak-anak. Okey, dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan laju purata, hal laju dan juga pecutan dalam kehidupan harian, sebenarnya kita boleh gunakan rumus ya, supaya dia dapat mempermudahkan kita untuk menunjukkan perubahan laju dan juga hal laju serta pecutan. Okey, masalah gerakan linear ini kerap berlaku dalam kehidupan harian kita. Jadi sebab tu kita kena belajar bagaimana cara nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey, sebagai contoh, murid telah menyertai acara larian 100 meter dan telah mencatatkan masa 12.5 saat dalam acara tersebut. Berapakah laju purata lariannya? Okey, so bila sebut laju purata, ia berkaitan dengan jumlah jarak yang dibahagikan dengan jumlah masa. So, berapa jumlah jarak dia ni tadi? Okey, jumlah jaraknya adalah 100 meter. Dan jumlah masa adalah 12.58 saat. So, tekan saja kalkulator, kita akan dapat 7.95 meter per saat. Mari kita lihat kepada contoh yang kedua. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke B, daripada titik A ke B, berjarak 800 meter dengan masa 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik ke C. Pada jarak 350 meter dalam masa 30 saat. Soalan A, berapakah laju kereta itu pada titik B? B, tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Dan C, berapakah hal laju kereta itu? Okey, mari kita lihat dia punya penyelesaian ya. Okey, untuk A, laju kereta pada titik B. So, pada titik B kalau kita lihat daripada A ke B, dia punya jaraknya adalah 800 meter. So, A pergi ke B 800 meter dalam masa 65 saat. Okey, so jadi kita gunakan formula laju. Jarak bahagi dengan masa 800 meter bahagi dengan 65 saat, kita akan dapat 12.31. Okey. Untuk B, soalan B dia tanya tentukan jumlah sesaran yang dilalui. Bila sebut sesaran mestilah jarak yang terpendek. Bila jarak yang terpendek, bila kereta tu dah sampai B, dia patah balik sampai C pula. Dalam daripada B kepada C, dia jaraknya adalah 350 meter dalam masa 30 saat. So bagaimana dia nak buat dekat sini? Bila sesaran jarak terpendek A ke C, ini sahaja. So jarak terpendek. So 800 tolakkan dengan 350. So kamu akan dapat 450 meter. So kenapa dapat 450? So sebab dia adalah sesaran. Sesaran A ke C. Sini saja. Jarak yang terpendek. Untuk soalan C. Soalan C. Dia tanya berapakah hal laju kereta itu? So, hal laju mesti berkaitan dengan sesaran. So, sesaran tadi kamu dah dapat dah 450. Bahagi dengan 95. Kenapa kamu bahagi dengan 95? Sebab dekat sini dia ambil masa 65 saat. Kemudian kita campurkan dengan 30 saat. So, sebenarnya dia akan jadi sesaran 450 meter bahagi dengan 65 saat campur dengan 30 saat. So, that's why dia bahagikan dengan 95 saat. So, bila kamu tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 4.74 meter per saat. Cikgu harap kamu faham. Contoh yang ketiga pula. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun dan
mencecah halaju 10.44 meter per saat di garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. So, bila sebut pecutan, dia adalah melibatkan kadar perubahan halaju. So, ini adalah formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. So, daripada penyataan yang kita dapat ni dekat sini, okey. Dari keadaan pegun. Bila dari keadaan pegun ialah kosong. 0 meter per saat. So, ini adalah halaju awal. So, kita boleh gunakan simbol U. Simbol U. Okey. Kemudian, dan mencecah halaju. Bila mencecah halaju, so 10.44, di sini ialah halaju akhir. Okey. So, bila halaju akhir, kita gunakan simbol V. Dan dalam masa 9.58 saat. So, ini adalah dia punya T dia. Masa dia. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, 10.44 tolak dengan kosong bahagi dengan 9.58. So, tekan saja kalkulator. Okey, dia akan dapat dekat sini 10.44 meter per saat bahagi dengan 9.58 saat. So, kamu akan dapat pecutannya adalah 1.09 meter per saat per saat. Okey, seterusnya adalah untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah, okey, Syafiq berlari dari titik mula R kepada S yang terletak pada jarak 100 meter. Okey, utara. Kenapa utara? Ke atas lah. Okey. Kemudian dia berlari pula ke arah T. Dia berlari ke arah T. Pada arah timur 150. Kemudian dia meneruskan larian ke arah U. Okey, ke arah U, arah selatan 100 meter. Okey, kemudian jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. So, bermula daripada R pergi S, pergi ke T sampai U, dia mengambil masa 60 saat. Okey, hitungkan masa, hitungkan jarak, okey, hitungkan laju purata, hitungkan sesaran dan juga dia minta untuk kamu hitungkan halaju. Okey, bagaimana kita nak mengira jarak? Jarak adalah lintasan terpanjang. So, bila lintasan terpanjang, kamu kena ambil daripada sini. R pergi kepada S, pergi kepada T, pergi kepada U. So, sini 100 meter, sini 150 meter, sini 100 meter. So, that's why disuruh tambahkan saja. 100 tambah 150 tambah dengan 100, you akan dapat 350 meter. Ingat, jarak adalah lintasan yang terpanjang. Okey, soalan B. Laju purata, okey, dikira-kirakan laju purata. So, laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, jumlah jarak tadi kamu dah dapat dekat A. So, dapatlah 350 bahagi dengan 60. So, dapat mana? So, dapat yang awal-awal tadi tu, tidak bagi dah. Jumlah masa yang dia ambil adalah daripada R ke S ke T adalah 60 saat. So, tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 5.83. Okey, untuk soalan C pula, dia minta untuk kamu cari sesaran. Bila sesaran adalah lintasan terpendek. So, murid itu, ataupun Syafiq, berlari daripada R ke U. R ke U. Bila lintasan terpendek R ke U? Daripada sini ke sini saja. Okey. So, kalau kamu lihat, dia adalah bersamaan dengan S ke T. So, S ke T 150 meter arah ke timur. Sebab dia ke kanan, so arah ke timur. So, mesti kena ada. Okey. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak mencari halaju. Okey. Sebut saja halaju. Dia mesti sesaran. Sesaran adalah lintasan terpendek yang dibahagikan dengan masa. So, lintasan terpendek yang kamu dah dapat di bahagian C ialah 150 bahagikan dengan 60 saat. So, kamu akan dapat 2.5 meter per saat ke arah timur.
Okey, yang seterusnya ialah cikgu nak berkongsi dengan kamu, okey, bagaimana kalau kita nak menentukan hal laju dan juga pecutan bagi satu-satu objek yang bergerak, okey, melalui aktiviti yang dilakukan dalam makmal, iaitu yang menggunakan jangka masa detik. So, jangka masa detik, okay, kebiasaannya dia akan bergetar pada 50 getaran sesaat, okay, iaitu 50 Hz. Okay, di mana satu detik ialah sela di mana antara dua titik berturutan pada pita detik. Okay, so kalau kamu lihat pada gambar rajah di sini, okay, sini satu titik dia, okay, sini satu titik, sini satu titik. Okey. So, di antara dua titik yang berturutan kita panggil sebagai satu detik. So, kalau dekat sini kita hanya ada 3 detik. So, keseluruhan dari sini ke sini kita hanya ada 3 detik sahaja. Okey. So, maka 1 detik akan mewakili 1/50 saat ataupun bersamaan dengan 0.02 saat. Okey, so ini ialah get photo. Get photo ni adalah satu peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju ataupun pada jangka masa pendek dengan tepat. Okey, dan get photo juga sesuai digunakan bagi menentukan pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul ataupun hal laju troli yang meluncur pada trek. Okey, hal laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik boleh dikira menggunakan rumus yang berikut. Okey, katakanlah kita ada satu pita detik, okey, iaitu yang mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada 5 detik. So, dekat dalam ini dia ada 5 detik. So, kamu kena ingatlah. Okey, so dia antara dua titik yang berturutan. Okey, di mana sesarannya ialah 10 cm. Okey, so sesaran kita akan ambil panjang pita detik iaitu sebanyak 10 cm. So masa yang diambil ialah 5 detik. Okey, 5 detik yang kita dapat dekat sini tadi. Okey, kita darabkan dengan 0.02. Okey, di mana kalau kita tengok tadi, okey, 1 detik mewakili 1/50. Iaitu bersamaan dengan 0.02. Jadi ini untuk 1 detik. So ini untuk 1 detik. So kita ada 5 detik, kita darabkan dengan 5. So untuk 5 detik masa yang diambil adalah 0.1 saat. So bila kita nak kira hal laju, gunakan formula yang sama, yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu sesaran dibahagi dengan masa yang diambil. So sesaran adalah 10 cm. Bahagikan pula dengan masa yang diambil untuk 5 detik. So, 0.1 saat. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 100 cm per saat. Okey, cuma di sini cikgu nak ingatkan. Kalau pita detik tu ada 10 detik, dekat bahagian masa ni, kamu darabkan 10 detik dengan 0.02. Itu kalau 10. Kalau 5, darab dengan 5. Kalau 6, darablah 6 dengan 0.02 saat. Okey, mari kita lihat kepada jenis gerakan linear. Okey, bagi suatu pita detik. Okey, katakanlah ada pita detik yang mempunyai jarak antara titik-titik yang berturutan tu jaraknya hampir sama. Okey, so kita kenali dia sebagai hal laju seragam. Okey, di mana kalau kita lihat untuk contoh yang kedua, corak pita detik yang kedua, jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. Bila dua titik berturutan bertambah secara seragam, so dia kita panggil sebagai hal laju bertambah secara seragam. Dan bila hal laju bertambah, bermaksud dia mengalami pecutan. So, pecutan seragam. Okey, untuk contoh yang ketiga. Okey, jarak dua titik berturutan berkurang secara seragam. Okey, bila dia berkurang, hal laju berkurang secara seragam dan dia mengalaminya pecutan seragam. Okey, untuk contoh yang keempat, okey, arah gerakannya, okey, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam.
Okey, nampak ni, titik rapat-rapat, lepas tu jarak, lepas tu rapat-rapat balik, lepas tu jarak balik. So, ini kita panggil sebagai halaju tidak seragam. Okey anak-anak, mari kita lihat kepada praktis formatif 11.1. Okey, soalan yang pertama, nyatakan maksud istilah berikut. A ialah jarak. So, apa maksud jarak? Okey, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okey, untuk B, apa pula sesaran? Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, bagaimana pula dengan maksud halaju? Okey, halaju ialah ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. So, kalau halaju, dia mesti berkaitan dengan sesaran. Dan apa pula maksud bagi pecutan? Pecutan ialah boleh ditakrifkan sebagai kadar perubahan halaju. So, bermaksud halaju akhir tolakkan dengan halaju awal dibahagikan dengan masa. Okey, so soalan yang kedua. Raja di sebelah menunjukkan satu keratan pita detik yang ditarik. Okey, melalui jangka masa detik yang bergetar pada 50 detik sesaat. Apakah sesaran dan halaju yang ditunjukkan oleh keratan pita detik itu? Okey, so mula-mula sekali kita nak cari dia punya sesaran. So, sesaran bersamaan dengan panjang. Okey, panjang pita detik. So, panjang pita detik adalah bersamaan dengan dekat sini. So, 10 cm. Okey, so ini yang pertama. Okey, yang kedua ialah, okey, dia minta untuk kamu cari halaju. So, nak cari halaju kita kena ingat, iaitu sesaran bahagi dengan masa. So, sesaran dia berapa tadi? 10 cm. Masa dia berapa? Okey, masa dia kamu kena kira berapa detik yang ada. So, sekarang kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita ada 9 detik darabkan dengan 0.02 saat. Okey. So, bila kamu dah dapat 10 bahagikan dengan 0.18 saat. So, kamu nanti akan dapat kiraan dengan menekan kalkulator, iaitu dalam unit meter per saat. So, yang ini kamu kena cari sendiri. Okey. So, cikgu harap kamu boleh faham dan seterusnya kita akan masuk untuk hari yang seterusnya 11.2. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.